Konsep dan proses elektrolisis. Ini konsep atau proses yang rumit bagi kebanyakan pelajar sains. Malah budak sains tulen pun yang ambil kimia kadang-kadang susah dia mau faham proses ini sebab proses ini abstrak, melibatkan benda yang tak nampak. Tapi kalau kita buat eksperimen, kesannya nampak. Cuma proses tu kita tak nampak. Pergerakan elektron, pembuangan elektron, penerimaan elektron. Okey, apa dia elektrolisis? Dari segi istilah, elektro maknanya elektrik, lisis maknanya pecah. Jadi, elektrolisis ialah proses pemecahan sebatian, campuran logam dan bukan logam, sebatian ionik kepada unsurnya. Jadi kalau kita ada kuprum klorida, ini yang cikgu biasa guna dalam eksperimen, warnanya hijau, tapi bila kita larutkan jadi biru. Bila kita lakukan elektrolisis, kuprum 2 klorida ini, logam kuprum akan terbentuk di elektrod karbon dan elektrod satu lagi akan membebaskan gas berbau kloroks, iaitu klorin. Jadi, kuprum 2 klorida, sebatian ion ataupun sejenis garam, kita boleh kembalikan balik ke unsurnya atau atomnya. Ion kuprum kita boleh tukar balik menjadi logam kuprum. Ion klorida kita boleh tukar balik menjadi gas klorin. Okey, ini contoh elektrolisis air. Air seperti yang kita tahu H2O. Okey. Bila dilakukan elektrolisis, maka akan jadi unsurnya balik, iaitu gas hidrogen dan gas oksigen. Inilah kelebihan elektrolisis. Okey, di sini ada satu contoh elektrolisis. Kuprum 2 klorida, warna asalnya hijau. Bila kita larutkan dia jadi biru. Biru ini adalah petunjuk bahawa larutan itu ada ion kuprum. Kalau kamu pergi Tasik di kawasan gunung berapi ke, warnanya biru, maknanya di dalam itu ada ion kuprum. Kalau merah, ferum, besi, karat. Okey, bila liter dihidupkan dan elektrod direndam, didapati ada buih-buih. Buih ini adalah gelembung-gelembung gas ini adalah gas klorin, bau kloroks. Klorida ini bercas negatif, jadi ini adalah elektrod positif, sementara ini elektrod negatif. Jadi ion kuprum akan ditukar menjadi atom kuprum di sini. Okey, boleh nampak gelembung gas tu. Ini dia punya aturan. Ada transformer. Jadi kalau tengok tu rod karbon tu sudah ada kuprum, ada tembaga sudah melekat di situ. Jadi maknanya elektrolisis ni kita boleh pecahkan sebatian balik ke keadaan asalnya, iaitu unsur yang membentuknya. Kuprum akan jadi atom kuprum dan gas klorin. Itulah elektrolisis. Okey, kita tengok animasi. Mula-mula kita tengok dahulu proses pembentukan ion. Okey, tingkatan 4 dulu kamu ada belajar ni proses pembentukan ion. Ion ada 2, positif dan negatif. Positif maknanya kurang elektron, negatif maknanya berlebih elektron. Sebab yang boleh bergerak, boleh berpindah ialah elektron. Elektron membawa cas negatif. Atom pada asalnya adalah neutral, iaitu bilangan elektron dengan proton sama banyak. Dalam kes ini 4-4. Tapi ingatlah ini bukan bilangan sebenar. Sebenarnya kuprum lebih banyak dari sini. Ini sekadar perwakilan. Kalau ada 4 elektron, 4 negatif campur 4 positif, maka dia neutral, kosong. Macam kita campur matematik, 4 tolak 4, kosong. Sama juga dengan ini. Ini ada 6 elektron, ada 6 proton, jadi casnya kosong, neutral, maknanya atom. Bila menderma, bertukar jadi ion. Okay. Atom logam kalau membuang atau menderma elektronnya akan menjadi ion positif sebab berlebih sudah proton hijau berbanding merah. Sementara ion bukan logam
Oleh kerana menerima elektron, maka berlaku lebihan elektron, maka ion bukan logam bercas negatif. Jadi kalau kita mahu kembalikan balik ion klorida kepada klorin, kita kena buang elektron ni. Sementara ion kuprum kalau mau balik ke asal kena menerima elektron. Terbalik sahaja dari proses sebelum. Okey, ini proses elektrolisis. Okey. Biru ni ion kuprum, putih tadi itu ion klorida. Merah ni elektron. Jadi ion klorida membuang elektron menjadi atom klorin. Bila ion kuprum menerima elektron, maka bertukar menjadi atom kuprum. Jadi apa yang berlaku? Gas dibebaskan di anod positif sebab klorida di sini. Sementara di sini akan terbentuk lapisan berwarna perang yang kita tahu adalah kuprum. Okey, cikgu ulang balik. Ion klorida bercas negatif kerana berlebih elektron. Jadi bila kita lakukan elektrolisis, ion klorida akan membebaskan elektron. Sementara ion kuprum kekurangan elektron. Bila dilakukan elektrolisis, ion kuprum menerima elektron akan bertukar menjadi atom kuprum, logam kuprum.